Ini adalah taklimat keselamatan dan kesihatan pekerjaan secara umum bagi Universiti Malaysia Pahang. Sila beri perhatian sepenuhnya terhadap arahan yang terdapat di dalam taklimat ini. Sekiranya anda memerlukan penerangan lanjut, sila berhubung dengan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di PTJ atau residen pelajar anda. UMP komited dalam memastikan persekitaran kerja mampan yang selamat dan sihat bagi staf, pelajar dan pihak berkepentingan. Bagi memastikan perkara ini dapat dicapai, UMP akan mencegah kecederaan dan kemudaratan kesihatan yang berkaitan dengan pekerjaan secara proaktif dengan menghapuskan bahaya dan mengurangkan risiko keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Mematuhi semua keperluan undang-undang berkaitan dan keperluan lain. Menyampaikan maklumat keselamatan dan kesihatan pekerjaan kepada staf, pelajar dan pihak berkepentingan apabila diperlukan. Berunding dan menggalakkan penyertaan daripada staf, pelajar dan pihak berkepentingan dalam sebarang perkara berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Menyemai budaya keselamatan proaktif dalam kalangan staf, pelajar dan pihak berkepentingan. Menambah baik pelaksanaan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan secara berterusan. Di UMP, kita yakin bahawa tiada operasi kita yang terlalu mendesak sehingga perlu dilaksanakan tanpa mengutamakan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Dan pada masa yang sama, ianya masih boleh mencapai keputusan yang dikehendaki. Justru itu, UMP komited untuk memperkasakan semua staf, pelajar, dan orang awam dengan memberi tanggungjawab dan kuasa tanpa mengira jawatan, umur, atau pusat tanggungjawab untuk melaksanakan intervensi keselamatan dan kesihatan pekerjaan ketika melihat tindakan tidak selamat atau keadaan tidak selamat yang berlaku atau kedua-duanya. Apakah itu intervensi keselamatan dan kesihatan pekerjaan? Ianya dirujuk sebagai tindakan dengan niat untuk terlibat dalam sebarang situasi tindakan tidak selamat atau keadaan tidak selamat bagi memperbaiki atau mencegahnya daripada menjadi lebih buruk. Intervensi ini perlu dilaksanakan secara suci hati, berhemah dan dengan rasa hormat. Intervensi perlu dilaksanakan dengan segera sekiranya perlu kerana ia boleh menyelamatkan nyawa. Sekiranya tiada tindak balas positif selepas anda melakukan intervensi, anda hendaklah segera melaporkan kepada pihak yang bertanggungjawab seperti PIC di kawasan intervensi dilakukan, Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di PTJ atau residen pelajar anda atau OSHMO untuk tindakan selanjutnya. Jangan guna telefon bimbit ketika berjalan. Anda mungkin terlanggar halangan di jalan atau lebih buruk lagi, anda mungkin termasuk ke dalam lubang dan tercedera. Pastikan anda berjalan di penjuru bangunan dengan lebih berhati-hati kerana mungkin terdapat orang lain atau objek yang sedang bergerak di sebelah penjuru yang lain. Ini boleh menyebabkan rempuhan berlaku dan anda mungkin tercedera jika impak kemalangan adalah ketara. Gunakan pemegang tangan semasa naik dan turun tangga. Sekiranya anda tergelincir semasa menggunakan tangga, tindakan ini boleh menyelamatkan anda daripada terjatuh ke lantai kerana anda telah berpaut pada pemegang tangan yang kukuh. Sentiasa ambil tahu pelan tindakan kecemasan bangunan di mana anda berada. Ianya akan membantu anda mengambil tindakan yang betul semasa kecemasan berlaku. Ianya boleh menyelamatkan nyawa anda dan nyawa orang lain. Ambil tahu pelan pengungsian bangunan di mana anda berada kerana sekiranya berlaku kecemasan, anda dengan mudah boleh keluar dari bangunan mengikut laluan keluar yang telah ditetapkan dengan selamat. Semasa kecemasan, situasi kelam kabut mungkin akan berlaku. Justru itu, adalah penting untuk anda mengenal pasti semua pintu kecemasan bagi setiap bilik atau bangunan di mana anda berada. Ianya bagi mengelakkan diri anda daripada terperangkap di dalam bangunan semasa kecemasan berlaku. Hal ini kerana anda telah tahu kedudukan pintu keluar kecemasan yang patut digunakan. Sekiranya anda mendengar penggera kecemasan berbunyi, kosongkan bangunan dengan tenang, berjalan cepat tetapi bukan berlari, dan terus berkumpul di tempat perhimpunan yang telah ditetapkan.
Patuhi segala arahan yang dikeluarkan oleh pasukan tindak balas kecemasan yang bertugas. Kenal pasti lokasi peralatan kecemasan, seperti alat pemadam api mudah alih, dan pelajari cara untuk menggunakannya. Kemahiran ini bukan sahaja boleh digunakan di tempat kerja, malah juga di rumah. Jangan menyalahgunakan peralatan kecemasan yang terdapat di persekitaran kita, seperti menggunakan alat pemadam api mudah alih sebagai penyendal pintu. Tindakan ini boleh menyebabkan peralatan ini tiada di tempatnya semasa ianya diperlukan. Jangan sesekali menghalang peralatan dan laluan kecemasan dengan meletakkan peralatan atau barangan di lokasi ini. Tindakan ini boleh menyebabkan peralatan kecemasan tidak dapat diakses dengan mudah dan lebih teruk lagi, laluan kecemasan yang terhalang ini boleh menjadi laluan maut kerana ianya tidak dapat digunakan oleh penghuni bangunan semasa pengungsian perlu dilakukan semasa kecemasan. Jangan letakkan tekanan yang tidak perlu atau berlebihan kepada sinki seperti menekan tangan kepada sinki. Sinki berpotensi untuk jatuh dan menghempap kaki pengguna. Sekiranya sinki adalah dari jenis seramik, apabila jatuh, ianya akan pecah dan boleh menyebabkan luka sekiranya terkena anggota badan pengguna. Bersihkan apa-apa tumpahan, sebaik sahaja ianya berlaku. Ianya kerana tumpahan yang tidak dibersihkan boleh mendatangkan bahaya kepada sesiapa yang berada di lokasi tersebut. Elakkan berjalan di atas lantai yang basah dan licin. Jika tidak dapat dielakkan, jalan secara perlahan-lahan dan penuh berhati-hati. Letakkan papan tanda yang menunjukkan tanda amaran lantai licin agar orang lain lebih berhati-hati semasa melaluinya. Anda mungkin perlu melaporkan keadaan tidak selamat ini kepada PIC lokasi untuk tindakan lanjut. Pastikan lantai sentiasa bebas daripada bahan atau cecair yang mungkin menjadi hazard tersadung atau tergelincir. Ini termasuklah pendawaian sementara kabel elektrik di laluan yang tidak dipasang secara kemas dan teratur. Beri perhatian penuh ketika memandu, seperti tidak menggunakan telefon bimbit dan jangka hazard yang mungkin ada di persekitaran, seperti haiwan yang melintas atau halangan di tengah jalan. Gunakan laluan pejalan kaki ketika menggunakan jalan. Sekiranya tiada, berjalanlah melawan arus lalu lintas. Ianya akan membantu anda untuk melihat bahaya yang datang dan anda sempat mengambil tindakan untuk mengelakkan pertembungan dengan bahaya tersebut. Pastikan anda menggunakan lampu signal sebelum menukar lorong atau memasuki persimpangan. Ianya akan membantu pengguna jalan raya lain untuk mengambil tindakan yang bersesuaian. Pakai tali pinggang keledar dengan sempurna sebelum pemanduan. Ianya boleh menyelamatkan nyawa sekiranya berlaku kemalangan. Sekiranya anda menemui sebarang hazard yang berbahaya, sila segera laporkan sebarang hazard kepada pihak yang bertanggungjawab. Namun jika anda tidak pasti untuk melaporkan hazard tersebut, anda juga boleh menggunakan medium spot the hazard dengan mengambil gambar hazard, kemudian hantarkan laporan ke nombor 0179630656. Sekiranya anda menemui sebarang kemalangan atau tumpahan bahan kimia, segera laporkan kepada pihak yang bertanggungjawab untuk tindakan. Setiap laporan kemalangan perlu disusuli dengan siasatan lanjut dan langkah pembabaikan berterusan sekaligus membantu dan mencegah dari berlaku lagi. Apabila anda berada di persekitaran kerja, anda disarankan agar menjaga kelakuan dengan baik, tidak bergurau kasar, sehingga boleh menyebabkan kemalangan kecil atau besar berlaku. Hal ini amat penting agar pengurusan kerja dapat dilaksanakan dengan baik, selamat dan sihat. Apabila anda berada di persekitaran kerja,
Anda perlu memahami dan mematuhi semua papan tanda keselamatan bagi memastikan sebarang tindakan dilaksanakan dengan betul dan tepat sekaligus dapat mengelakkan sebarang risiko kemalangan. Apabila anda bekerja pada ketinggian melebihi 3 meter, anda perlu menggunakan kelengkapan yang betul bagi memastikan kerja-kerja dilaksanakan dengan baik. Hal ini kerana, sekiranya anda cuai dan tidak mematuhi segala arahan yang ditetapkan, anda berisiko untuk jatuh dan boleh menyebabkan kecederaan serius atau kehilangan nyawa. Jangan berdiri di atas kerusi atau menggunakan kerusi untuk mencapai barang dari tempat yang lebih tinggi. Hal ini kerana, fungsi kerusi hanya untuk duduk dan kestabilan kerusi tidak dapat menyokong bebanan sepenuhnya. Kelakuan ini boleh menyebabkan risiko kerusi patah, bebanan jatuh sekaligus mencederakan mangsa. Apabila anda melaksanakan kerja-kerja di tempat tinggi, anda perlu memastikan penggunaan tangga dengan betul. Tangga yang digunakan perlu dalam keadaan baik, tidak kemik, dan tiada anak tangga yang hilang. Keadaan tangga yang tidak sempurna boleh mendatangkan risiko kemalangan dan kecederaan serius. Teknik pengangkatan yang tidak betul boleh menyebabkan sakit belakang, kaki, dan lengan. Teknik yang kurang baik juga boleh menyebabkan kecederaan dan kesan jangka panjang yang serius. Oleh itu, sentiasa gunakan teknik atau peralatan yang betul apabila mengangkat objek yang berat. Apabila bekerja menggunakan elektrik, langkah keselamatan adalah amat penting. Ini kerana nisbah terhadap kematian terhadap kecederaan elektrik adalah tinggi. Oleh itu, anda perlu sentiasa menggunakan peralatan elektrik secara selamat. Penggunaan arus bebanan elektrik berlebihan boleh mengakibatkan berlaku litar pintas sehingga boleh menyebabkan kebakaran. Oleh itu, anda perlu memastikan tiada bebanan lebihan elektrik di kawasan persekitaran kerja anda. Setelah kerja-kerja selesai dilaksanakan, tarik plug elektrik dengan baik dan selamat. Jangan cabut plug dari soket dengan menarik kabelnya kerana ianya boleh menyebabkan renjatan elektrik. Jangan menyentuh alat elektrik atau suis dengan tangan yang basah dan lembap kerana ianya boleh menyebabkan renjatan elektrik. Memakai kelengkapan perlindungan diri dapat memberikan perlindungan tambahan kepada pemakai. Oleh itu, gunakan peralatan perlindungan diri yang sesuai untuk kawasan atau kerja tertentu. Jangan kendalikan atau baiki sebarang peralatan berbahaya tanpa kebenaran dan penyeliaan yang sepatutnya. Hal ini boleh merisikokan diri anda tanpa mengetahui keadaan semasa peralatan tersebut. Tanggungjawab pekerja adalah sentiasa memastikan persekitaran kerja kemas, selamat, dan sihat. Persekitaran kerja yang selamat dapat meningkatkan produktiviti kerja dengan baik sekaligus dapat mengurangkan kemalangan di tempat kerja. Susun atur barang yang sistematik dan praktik bagi objek berat perlulah diletakkan di bahagian bawah atau lantai. Ianya membolehkan aktiviti pengambilan objek berjalan dengan lancar, selamat, mudah dan menjimatkan masa. Jangan gunakan perabot, alat, dan peralatan yang rosak kerana ianya boleh merisikokan diri anda. Oleh itu, anda perlu sentiasa membuat pemeriksaan peralatan dan memastikan peralatan dalam keadaan baik sebelum digunakan. Mengamalkan postur duduk yang betul sangat membantu badan kita untuk memastikan tulang dan sendi dalam posisi yang tepat supaya dapat digunakan dengan betul. Oleh itu, pentingnya untuk kita menjaga posisi badan kita kerana posisi badan yang baik akan memberikan kestabilan atau keseimbangan dalam badan sewaktu membuat sebarang aktiviti dan dapat mengurangkan masalah kesihatan tulang belakang. Duduk dalam tempoh yang lama, seperti bekerja berterusan di pejabat dan memandu kereta, berisiko meningkatkan 2 kali ganda risiko terkena penyakit kardiovaskular berbanding kerja yang memerlukan anda berdiri. Oleh itu, jangan lupa untuk rehat seketika dan lakukan beberapa pergerakan anggota badan kerana ia antara faktor penting untuk menjaga tubuh anda.
Pastikan almari kabinet fail atau simpanan barang-barang sentiasa tertutup kemas dan berkunci. Tindakan ini dapat menyelamatkan anda daripada berlaku kemalangan sekaligus dapat memelihara keselamatan barang-barang. Pertolongan cemas dan pencegahan kebakaran bermaksud sokongan awal apabila berhadapan dengan situasi kecemasan. Ianya dapat membantu mereka bertahan sehingga bantuan profesional tiba. Oleh itu, lengkapi diri dengan kemahiran asas pertolongan cemas dan pemadaman kebakaran. Berfikir dahulu sebelum melaksanakan sebarang tindakan. Pastikan anda menilai keadaan semasa dan fikir kesan tindakan anda. Lakukan kerja anda sekiranya semuanya telah dikenal pasti selamat. Berikut merupakan kod warna papan tanda keselamatan. Kod warna merah adalah larangan atau peralatan kecemasan, contohnya dilarang merokok atau peralatan kecemasan, pilih bomba. Kod warna kuning adalah tanda amaran hazard mudah terbakar. Biru adalah mandatori, contohnya arahan yang perlu dipatuhi iaitu gunakan PPE. Dan yang terakhir adalah hijau iaitu keadaan selamat, contohnya peralatan kecemasan, pancuran kecemasan. Ingat, sekiranya anda berhadapan dengan situasi kecemasan, segera hubungi talian kecemasan di nombor berikut 0943150005. Sekian sahaja untuk taklimat ringkas ini. Diharapkan perkongsian ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, seterusnya membantu dalam pengurusan kerja selamat dan sihat di persekitaran kerja anda.